Rasulullah balik kepada ibunya. Dalam usia berapa tahun duduk dengan ibunya, kemudian ibu pula meninggal dunia. Ibu Aminah meninggal dunia setelah bawa Rasulullah menziarahi pusara ayahanda Nabi SAW di Madinah. Ayah Nabi Abdullah disuruh oleh bapa dia Abdul Muttalib untuk cari barangan di Madinah dan meninggal dunia di Madinah. Aminah pula bawa Rasulullah ziarah pusara ayahanda Abdullah ni, dan dalam perjalanan balik juga meninggal dunia. Semua ada kaitan dengan Madinah. Madinah yang kita kenal sekarang ni. Maksudnya dalam sejarah Madinah ni, nama dulu pun Yathrib. Huduh nama Yathrib ni. Rasulullah apabila tukar daripada hijrah Mekah ke Madinah, cukuplah tak suruh panggillah Yathrib. Kita tukar Madinah. Madinah Munawwarah. Nah, sekarang ni diperkenalkan dengan Madani pula. Itu tak apa, kita jauh kemudian pula. Madani. Madinah. Okey tuan-tuan, lepas itu Rasulullah balik bersama dengan ibunya, duduk lama pas seketika, ibu pula meninggal dunia. Daripada anak yatim menjadi anak yatim piatu. Maka terpaksalah menumpang kasih dengan datuk dia Abdul Muttalib. Dengan Abdul Muttalib. Dan di usia kira-kira pada 8 tahun Rasulullah, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Dia nak? Yang kasih pada Rasulullah ni meninggal cepat, meninggal lawan. Dan Abdul Muttalib sebelum meninggal dunia dengan anak-anak dia yang ramai, anak Abdul Muttalib ni ramai. Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab, anak dia. Dan dia bagi pesan amanah wasiat supaya apa? Kalau aku tak ada nanti, aku nak Abu Talib jaga cucu aku. Jaga cucu aku. Dan Abu Talib adalah di antara anak Abdul Muttalib yang miskin. Yang miskin, bukan yang kaya. Kalau yang kaya, yang hebat tu lain lah. Yang miskin. Jadi Rasulullah, suasana keadaan hidup yang serba sederhana. Sebab itulah daripada kecil ambil upah. Jaga kambing, ikut pergi berniaga apa semua. Sebab apa? Sebab ini semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala dah aturkan lagu tu. Dengan kesukaran hidup. Maknanya daripada kecil pun dah dibiasa dengan kesukaran. Jadi orang apabila dengan kesukaran ni, ketahanan dia ada, tuan-tuan. Dia ada. Dia ada kekuatan sebab biasa dengan susah. Allah aturkan Rasulullah gitu. Apabila hidup dengan pak saudara yang susah, dia sedar. Pak saudara ni bukan orang senang. Aku tak nak menyusahkan pak saudara aku. Maka Nabi daripada kecil mula, di situlah Rasulullah berdikari, ambil upah. Dan ikut bapa saudara dia pergi berniaga ke Syam, pergi berniaga ke Yaman. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana direncanakan oleh Allah Taala. Sebab itulah kita dipesan, jangan biasakan anak-anak dengan mewah. Kalau mak ayah kaya pun jangan mewahkan anak-anak. Boleh merosak dia. Boleh merosakkan dia. Biar dalam keadaan yang serba kekurangan, biarlah dia rasa susah. Biar dia rasa susah tak apa. Daripada rasa senang ni bahaya. Daripada bahaya. Biar dia tahu kesukaran hidup lagu mana. Ini benda-benda bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Muttalib orang yang dihormati di dalam masyarakat pada masa itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tengok dididik dengan sifat-sifat yang terpuji. Apabila dididik dengan sifat terpuji, dengan jiwa yang cekal yang ada, dengan kepribadian Rasulullah, dengan ketahanan diri yang ada Rasulullah, jadi disitulah membina karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah kita kata Rasulullah ni, kalau kita nak tengok dalam sejarah, di waktu kecil dia apabila dia ikut kumpulan dagangan pak saudara dia, berapa kali dia bertemu dengan satu kabilah yang di kabilah agama Nasrani. Berapa kali pendeta Nasrani bagi tahu kata ini akan
kamu kena jaga, Abu Talib jaga elok sebab ini adalah bakal Nabi. Jangan sampai diketahui oleh orang-orang Yahudi. Mereka tahu sifat Rasulullah. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami anugerahkan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, mereka ni kenal Rasulullah ni, kenal dia sebagai mereka kenal sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Dia tahu sungguh Muhammad ni. Sebab tu dicerita dalam tarikh adab dulu, diceritakan di zaman sebelum kelahiran Nabi, apabila Nabi lahir, ustaz-ustaz Yahudi ni malam tu sonok sungguh dia. Sonok sungguh. Sampai orang tanya, kenapa Tok Guru nampak suka sangat malam ni? Apa nampak happy sangat malam ni? Jadi dia kata, kamu tak tahu, kamu tengok bintang tu, Nabi terakhir tu lahir dah. Apabila tengok tanda bintang je. Nabi terakhir lahir. Sebab itulah pendeta-pendeta Yahudi ni sonok. Sebab apa? Sebab kitab dia beritahu ada Nabi terakhir akan lahir. Dan mereka tahu sifat Nabi terakhir macam mana, tanda-tanda mereka tahu, sampai bintang pun dia tahu dah, kata lahir dah. Sonoknya. Sebab ahli kitab Taurat Yahudi ni, dia tahu dalam kitab dia tentang Nabi terakhir. Mereka duk tunggu bila datang Nabi terakhir. Tapi tiba-tiba apabila kelahiran Rasulullah, dia tahu cuma apabila last kali di usia Nabi 40 tahun, maka rupanya Nabi terakhir ni bukan di kalangan kami, bukan di kalangan Bani Israel, rupanya di kalangan Arab. Itu dia marah tu. Itu je. Bukan sebab tak betul tak, sebab bukan kalangan geng dia. Orang Kelantan kata pegawai kita lah. Oh, sek demo bukan sek kita. Marah. Marah dah. Contoh kita kata. Dia menghasilkan, sebab apa dia yakin orang Yahudi ni tuan-tuan, sebab itu akidah dia bahaya. Akidah Yahudi ni, satu, dia kata we are the chosen people, ummah mukhtarah, kita adalah golongan yang terpilih. Allah pilih dah kita ni Yahudi untuk menguasai muka bumi ni. Dia ada akidah dia yang pertama, satu dia panggil golongan Yahudi, Jews, satu lagi dia panggil Goyim ataupun Joyim. Bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa Yahudi. Hak lain ni, Goyim ni lain pada Yahudi, non-Jewish. Kita nak buat apa pun tak apa dia orang ni, sepanjang kurak je duduk di dunia. Sebab itulah dia bunuh Israel, bagi dia tak ada masalah. Dia boleh merangi orang, dia boleh bunuh orang. Sebab apa? Akidah dia, kita ni bangsa pilihan Tuhan. Dan kenapa dia asal gitu? Memang dia ada asas dia juga. Most of the prophet among Jews, Bani Israel, kebanyakan daripada situ. Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud, Nabi kita kata sampai Nabi Allah Nabi Allah Ibrahim, anak pada Ibrahim, sampai Nabi Allah Isa lah sekali, dan Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia asal gitu. Okey, jadi apabila Rasulullah kecil lagi, dia ada berlaku apabila pergi satu kabilah singgah bermalam. Jadi yang yang agama Nasrani dipanggil jemput. Abu Talib dengan geng ini panggil untuk jamu makan lah, kita kata tetamu. Jadi masuk semua. Jadi yang ahli agama Nasrani ini dia tanya, ni masuk semua dekat dalam ini, ada semua dekat. Jadi Abu Talib kata, ada semua dah, cukup dah. Dia kata tak lagi, bukan ada lagi kan? Dah cukup dah kami, ahli rombongan kami cukup dah ni. Tapi dia kata, tak ada lagi ni. Sudah ada seorang, siapa? Oh, budak tu duk main tu, mamak tu duk main situ. Budak ya. Rasulullah bagi budak lagi. Tapi ahli agama bangsa Nasrani ini, ustaz dia tu dia tahu. Dia kata, tu kamu kena jaga tu. Kamu kena jaga lah. Itu bakal Nabi tu. Jangan sampai diketahui oleh orang Yahudi. Jangan sampai diketahui oleh orang Yahudi. Sebab apa? Kita kena ingat,
ahli-ahli kitab di kalangan Yahudi dengan Nasrani ni, dia ada dua kat situ. Satu, ahli kitab Yahudi, dia dengan cara dia. Satu lagi, Nasrani ni, dia dengan cara dia. Dia dua tu dia tak sama. Sebenarnya, Yahudi dengan Kristian, kita kata Kristian sekarang, dia dua tu bukan, Yahudi dia tak setuju dengan Kristian. Dia tak setuju. Ya, tapi demi nak untuk nak lawan dengan orang Islam, dia boleh duduk sekali. Itu kena jaga. Ya, saya ada, siapa ingat dulu syarah kita, apa nama yang bekas presiden, Timbalan Residen apa nama? Ada, daripada Timbalan Residen dulu, kemudian dia jadi pensyarah tu. Yes, Saudi. Ada lagi dia? Ada. Ya. Masa dia belajar di US, kita berkaitan dengan apa? Kaitan dengan comparative religion ni. Dia pensyarah dia Kristian, kemudian bawa lah student-student yang subjek dia ni, dia pensyarah pergi ke dekat sinagog tu. Jadi ahli agama dalam Yahudi ni, dia hentam belakang. Ini bukan agama, Hindu bukan agama, Christianity is not religion. Dia kata kamu ni sebagai social club saja. Tapi kat Islam dia tak hentam. Jadi bicara hak Kristianisnya aja, sebab apa kena pukul dengan Yahudi. Kamu ni bukan agama ni, kamu ni persatuan sosial saja. Dia cerita gitu. Memang Yahudi di tempat-tempat dia tak akui Kristianiti. Sebab Kristianiti ni bagi dia sesat daripada awal. Dan sebab itu tuan-tuan, apabila kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka di situlah Allah sebutkan kita minta pada jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Al-maghdub 'alaihim, ulama kata ini Yahudi. Ad-dallin adalah Christianity. Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan tengok sejarah dia, Yahudi dia asal dia betul. Cuma dia seleweng, dia tukar. Hukum hakam pun ditukar, itu yang dia al-maghdub, Tuhan marah. Tapi Christianity dia mula lagi dengan sesat dah. Ad-dallin. Sebab apa? Dia mula tahu bila? Dia hanya 3 in 1 ni, 3 dalam 1 ni, Salithus Salasah. Dia mula dalam Konsili Nisia tahun 315 Masihi. 315 tahun lepas tak ada Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia mula dengan macam mana kita nak membentuk akidah kita, lah 3113. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Di situlah sesat dah dia mula. Dia mula dengan sesat. Tapi al-maghdub tadi al-Yahud. Yahud dia banyak dia selewengkan. Apabila tak betul dengan ayat dia tak selera dia, maka dia ubah. Nabi-nabi banyak dibunuh. Okey, dan sebab itu kita kena tengok. Dua-dua ni sama-sama Islam tolak belakang. Kita Islam lah mana yang kita kena yakini. Okey, dan kita tengok sesungguhnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nak beza, mana ada agama lain dia betul-betul kaji sungguh secara saintifik bagaimana ketua agama dia. Orang Kristian ada kaji sungguh tak Jesus ni? Lahir bila, gini bila. Tak ada. Dan umur Rasulullah, Nabi Allah Isa alaihissalam dalam 36 tahun. Dia 4 tahun ataupun 3 tahun lebih jadi Rasul. Sekejap ya. Baru boleh first degree ya. 3 tahun lebih ya. Tempoh jadi Rasul. Rasulullah SAW tempoh dia 22 tahun. Ataupun 23 tahun. Plus minus lah. Kita tahu, dan daripada kecil kita tahu Rasulullah ni macam mana. Sebab tu hebat kita dalam agama kita. Kita boleh tahu, kita boleh telusuri sejarah Rasulullah. Daripada sebelum lahir lagi, ketika lahir macam mana, lepas lahir macam mana, dalam pembesaran dia sebagai remaja macam mana, kita tahu jelas. Kerja dia apa, profession apa Rasulullah, suasana kehidupan suka dia kita tahu sebagai anak yatim. Mak dia sebagai ibu tunggal. Dan susahnya dia, maka dia paksa berdikari kerja sendiri. Sehinggalah 25 tahun, maka kahwin dengan Sayyidatina Khadijah. 25 tahun, dan usia Khadijah adalah 40 tahun. Dan sepanjang 15 tahun sebelum dilantik sebagai Rasul, maka Rasulullah dengan perdagangan dia.
Rasulullah orang kenal orang yang cukup-cukup jujur, amanah. Gelaran Al-Amin, amanah. Dan bagaimana amanah Rasulullah ni sebelum nak hijrah, dia kita tengok dia orang dulu yang lawan dengan Nabi ni, apabila nak hijrah, barang-barang letak rumah Nabi, tolong simpan dah. Tolong simpan, kami nak pergi nego. Barang-barang berharga dia. Hak yang musuh Nabi ni, geng-geng Abu Lahab apa ni, sama geng dia tak percaya, tak boleh harap pokok dia. Kena simpan rumah Rasulullah juga. Dan amanahnya Rasulullah sebelum nak berhijrah, dia pesan pada Sayyidina Ali, tolong serah balik barang-barang. Oh, kalau kita banyaklah, lepas tu kita angkut bawa sekali lah, padan muka. Nak lawan aku sangat. Tak, Rasulullah amanah. Tengoklah sifat Al-Amin Rasulullah tu, kejujuran Rasulullah tu. Ada tak orang boleh buat sampai tu tahap sekarang? Jadi orang yang kaya, jadi orang pegang negeri negara, amanah sungguh. Banyak masalah timbul sebab tak ada integriti. Tengok Rasulullah betapa amanahnya Rasulullah SAW. Ini benda kena tengok ni. Okey, sebab itu apabila sampai umur 40 tahun, Rasulullah sampailah mendapat wahyu yang pertama. Di usia Rasulullah 40 tahun. Sebab tu orang kata life begin at 40 orang kata ni. Life begin at 40. Orang tua-tua kita pun ada sebut. Manusia ni masa muda-muda tak bagus, tiba-tiba 40 tu dia dah turning dah. Dia dah sampai tempoh tu dia tukar, kalau jadi baik insya-Allah teruslah. Tapi kalau 40 tahun jahit lagi ya, susahlah tu. 40 bertahun juga. Takut-takut teruslah. Maksudnya apa? Ada 40 tu memang ada. Dan kalau tak salah saya masa di UK dulu ada orang kaji, orang Iran ni dia buat PhD dia tentang 40. 40. Usia 40, ada kan kejadian manusia 40 hari tu, dia ada signifikan dia. Okey, Rasulullah sebab itulah apabila dilantik jadi rasul, tuan-tuan, maka bermulalah satu paradigma baru dalam hidupnya. Dulu dia sebagai nabi, orang tak marah. Tapi apabila dia utus sebagai rasul, maka dia terpaksa cerita gini. Maka disitulah bermulanya penentangan dan kemarahan. Kemarahan orang-orang yang berkuasa pada masa itu. Orang yang marah Rasulullah bukan orang lain, bapa saudara dia juga. Ni yang payah cabaran ni. Kita nak buat apa? Payah sebab adik-beradik kita. Ni pak saudara, ni sepupu, ni dua pupu. Nak dakwah orang lain mudah, tapi dengan adik-beradik sendiri berlawan ni payah. Dan inilah cabaran Rasulullah SAW. Kalau Nabi lain dia tak terlibat sangat. Tapi Rasulullah dengan kaum-kaum dia yang semua kita atas keliling saudara-saudara Nabi SAW. Jadi di sinilah bermulanya penentangan, tuan-tuan. Penentangan apabila dilantik sebagai rasul, maka perlu bagi tahulah sifat sebagai rasul, amanah, fatanah, tabligh, sidik dia ada. Jadi kena bagi tahu ini tak boleh, ini tak boleh, ini sesat, ini apa. Apabila sebut tu mula orang marah. Kita nak ajak orang datang masjid, orang tak marah. Cuma dia senyap aja. Tapi kalau tegur, ni awak buat macam ni tak elok, ni malah orang marah dah. Sedangkan kita al-amar ma'ruf dengan nahi munkar dia mesti dulu. Ada orang kata kita ajak orang buat baik lah, orang tak marah. Apabila semua datang masjid baik, dengan sendiri dia tak buat jahat dah. Itu dia punya formula dia. Tapi dalam agama Islam dia tak macam tu. Amar ma'ruf nahi munkar. Dia tak boleh dua-dua, tak boleh. Buat dua-dua. Ma'ruf buat, munkar buat, dia tak boleh. Dia dua-dua tu kena, dia mesti dihapuskan satu. Jadi di sinilah bermulanya kehidupan Rasulullah dengan penuh kesukaran. Susah Rasulullah hidup 13 tahun, tuan-tuan. 13 tahun dakwah Nabi ditekan, macam-macam, ditindas, dizalimi dengan fizikal, dalam bentuk emosi macam-macam. Tapi dengan ketahanan ini dah, dengan wahyu daripada Allah,
Rasulullah cukup cekal. Sebab apa? Sebab dia biasa dah dengan kesusahan. Daripada kecil dia biasa susah. Tak ada masalah benda macam ni. Dan apa yang memberikan kekuatan pada sahabat generasi pertama ni adalah janji syurga. Ini tuan-tuan, janji syurga. Kena macam-macam ditindas dia apa, dibuli dia apa, tapi apabila janji syurga, segar. Dan janji syurga ini sampai sekarang ada. Cuma zaman kita ada janji syurga, dia tak berapa nak berasa. Mau janji duit ke, boleh tanah lot ke, boleh banglo ke, itu segar. Jelek dulu. Kalau itu yang akan dijanjikan. Kalau janji syurga, itu je. Tak memberikan kesan mana. Tapi sebenarnya inilah yang kekuatan kepada sahabat Nabi generasi pertama. Berterusanlah sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita tengok kesusahan ini, bagaimana Allah sengaja mendidik Rasulullah itu rupanya untuk jadi seorang rasul. 13 tahun kesusahan. Apabila cekal dengan 13 tahun susah ni, rupanya Allah akan janjikan dengan satu kemenangan yang hebat. Pergi ke Madinah sampai tahan untuk hijrah ke Madinah, maka disitulah Islam boleh mula menapak. Ini sebab kita tengok perjalanan Rasulullah. Rasulullah adalah individu yang hebat, individu yang terbaik. Dia sebagai apa? Dia sebagai ketua keluarga, dia sebagai ketua masyarakat, dan dia juga sebagai ketua negara. Tuan-tuan, kalau kita tengok sikit kehebatan Rasulullah. Rasulullah dilahirkan, diutuskan dengan satu akidah ketuhanan yang satu. Mudah kata mudah kita nak ubah akidah orang, tuan-tuan. Keyakinan, kepercayaan ni bukan senang kita nak ubah. Bukan kata akidah agama. Kalau saya di Kelantan kata orang akidah politik upaya nak tukar. Kalau biru dengan pah di sana, daripada cucu cicit dengan biru nak suruh tukar hijau, biarlah mati pun tak tukar. Orang hijau nak suruh tukar biru, tak lah. Itu nak tukar faham politik je. Quran ada, sunnah ada, tapi tak boleh nak tukar. Ini pun tuan-tuan nak tukar ni satu budaya, akidah agama. Yang mana fahaman dia Tuhan banyak, kita kena ada patung, kita sembah. Rasulullah datang kata ini tak boleh sesat, kena sembah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Macam mana nak boleh tukar? Dan Rasulullah ni dibekalkan, dia bukan ada pengaruh. Pengaruh Rasulullah hanyalah keturunan dia yang dihormati saja. Dan dengan akhlak Rasulullah yang hebat. Nah, ini penting. Akhlak ni penting. Nak kata nak janji duit, okeylah tak apalah, saya bagi 100, pilih saya lah. Pilih 200, pilih saya. Tak ada, Rasulullah tak janjikan gitu. Mau janji gitu tu tak betul. Beli manusia ni. Kalau kita betul dalam Islam, perjuangan Rasulullah tak menjanjikan dengan harta benda, tuan-tuan. Janji boleh, janji syurga tak apa. Ikut betul-betul, janjikan Allah dengan janji syurga. Janji dengan ajaran, dengan anugerah pahala yang besar. Ini Rasulullah terpaksa berhadapan. Bukan senang, tuan-tuan, saya kata. Kalau kita duduk makan nasi sehari 3 kali, tiba-tiba orang datang kena makan burger setiap hari. Tak boleh nak tukar. Bukan mudah nak tukar. Budaya minum arak, nak tukar, nak minum dengan tukar dengan minuman lain. Arak menjadi budaya. Tapi bagaimana cekalnya Rasulullah, sikit selama 23 tahun, semua itu boleh selesai. Sebab itulah ini kehebatan Nabi SAW. Bagaimana dengan bimbingan wahyu yang kita kena ikut semua. Kecekalan, dengan doa, dengan ketabahan yang ada, maka disitulah akhirnya Allah menjanjikan satu kemenangan pada Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok Rasulullah, kita kena tengok kehebatan Rasulullah. Sebab apa? Sebab Rasulullah ni hebat tak hebat, dia bukan orang Islam yang akui. Orang kafir pun akui dia. Kalau tuan-tuan buka dalam buku tulisan Michael Hart, The 100 dia tulis. The most influential person in history. Tulisan yang pertama tahun 1972. Kemudian dia ulang apa nama cetakan tu. Michael Hart dia tulis. Dia letak 100 tokoh-tokoh yang berpengaruh di muka bumi ni. Ada semualah, Mussolini lah, Asoka lah, Hitler lah, Vasco da Gama lah, Mussolini, semua dia masuk, satu orang.
Dan last sekali dia letakkan apa? Dia kata, aku meletakkan nama yang paling agung sekali adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia letak Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang agung di muka bumi. Dan dia komen, dia kata, mungkin pendapat aku ni akan dicanggah oleh orang lain. Orang akan question aku, kenapa you letak Muhammad, tak letak Jesus Christ sebagai nombor satu? Dia kata tak boleh. Analisa yang aku buat, dalam semua pemimpin-pemimpin masyhur di dunia ni, tidak boleh lawan dengan Muhammad. Antara ciri dia yang pertama, dia boleh memberi kesejahteraan kehidupan kepada masyarakat. Hidup sejahtera. Dalam keadaan mula hidup dalam yang Tuhan sebut, bagaimana kehidupan kamu yang dulu dalam keadaan berpecah belah, is kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingatlah ketika dulu kamu hidup dalam keadaan permusuhan, maka dengan nikmat Tuhan kamu boleh baik. Baik di antara Ansar dengan Muhajirin, antara Islam dengan Yahudi boleh baik. Dan masyarakat hidup selesa zaman Nabi SAW. Ini boleh, hanya Muhammad boleh buat. Yang kedua, Muhammad juga tak lawan dengan orang lain. Muhammad boleh membentuk satu pemikiran manusia. Membentuk satu bentuk pemikiran yang orang boleh ikut cara dia. Orang lain tak boleh buat gitu. Dia letaklah Hitler ke apa, orang ikut dia, tapi orang tak ikut dengan kepatuhan sungguh, dengan kekejaman dia, dengan kerakusan dia. Tapi Muhammad dah, orang ikut betul dengan cara dia. Muhammad mampu buat. Orang boleh ikut. Dan sampai sekarang dia kata dalam tahun 70-an tu, pengikut Muhammad, walaupun Muhammad tak ada, makin ramai di muka bumi. Memang betul. Kita sekarang ni Muslim di muka bumi adalah yang paling ramai sekali. Ajaran Rasulullah SAW. Dan kita ni, especially after 11 September berlaku dulu, Islam ni adalah the fastest growing religion. Agama yang paling cepat sekali penduduk dia. Di muka bumi ni Islam paling laju sekali. Dan kalau tuan-tuan tengok, boleh search tengok, by the year of 2050, Muslim become the majority of United Kingdom punya population. Ya, Datuk Bandar pun Islam pun ramai dah di London. Fastest growing religion. Bukan setakat di sini. No, pergi tempat lain pula no. Rusia pun macam tu juga. Perancis pun macam tu. Belanda banyak duk marah Islam pun, dia kata kita tak boleh nak lawan. Walaupun kita duk marah, kita tuduh macam-macam, tapi makin ramai orang terima Islam. Bukan setakat tu. Semalam saya jumpa kawan yang MTS tu. Dah ada Mahat Tafiz Sulaimaniyah ni di Republik Dominika. Cari mana orang Caribbean tu. Dekat Puerto Rico bang. Dah ada dah Ustaz Tafiz di sana. Anak dia mungkin akan pergi mengajar sana. Cepat tuan-tuan. Di Argentina pun sama. Kita dengar geng-geng hot tabligh pergi cerita lah gini-gini. Orang memang nak Islam sekarang. Kalau kita rasa Islam dekeh, maka tak kena kita. Ini zaman untuk Islam. Zaman untuk orang kembali kepada Islam. Kalau kita tengok buka YouTube pun tak apa, cuba tengoklah Islam di Brazil di apa. Memang ramai. Buenos Aires, pusu-pusu tu, beratur nak tahu Islam di masjid ni. Ada orang cakap tentang Islam gini, lepas tu masuk Islam. Kita tengok masa bola pun cukup lah. Masa di Fatah itu lah. Orang tak tahu tentang Islam. Tapi apabila pergi bola sepak, tengok Islam, menarik semua nak masuk Islam. So kita ni, lagu mana macam mana kita? Kita nak duduk stigma kita duduk gini ke? Ataupun kita akan harus dan kita akan menyumbangkan. Sumbangan kita kepada Islam apa? Paling tidak kita belajar ilmu agama. Ada sebab tu kita ada sini ni. Dengan Ma'had Rabbani kita, dengan bawah puitis apa, kita kena support program-program Islam di Sarawak. Tuan-tuan, sumbangan dalam bentuk material boleh, dalam bentuk idea boleh, dalam bentuk kepakaran boleh. Sebab apa? Sebab kita memerlukan tenaga-tenaga yang banyak untuk kita bina kader-kader Islam. Islam di Eropah dah tak laku dah.
Saya berada di England masa tahun 97-98 dulu. Dekat rumah saya tu ada chef. Chef pun lengang sungguh lah. Lengang sungguh. Tak ada orang pun. Dia bunyi loceng je hari Sabtu malam, hari Ahad. Sebab bagi dia agama tak ada. Sebab tu di Eropah Kristian tak laku. Dalam banyak tempat tak laku. Sampai ke Westminster Abbey tu, Port besar di London tu, terpaksa letak peti untuk orang derma. Tak ada orang. Apabila dia tak laku di sana, dia datang sini. Dia datang sebelah ni timur ni. Sabah, Sarawak lah, apa Indonesia apa. Tak laku sebab dia dah Islam sana. Islam sana beli gereja-gereja tu. Muastras Center saya pernah pergi masa tu. Saya pergi di di Dublin, di Ireland. Masjid besar, Clonskirk Mosque di Dublin. Besar masjid. Orang Arab buat di sana. Sampai kerajaan England buat peraturan church ke besar kecil ke jangan dijual. Tak boleh jual. Kalau jual orang Islam beli habis. Siapa dia buat peraturan gitu? Biarlah kosong pun tak apa. Daripada jual, orang Islam beli. Orang Islam beli. Sebab itu tuan-tuan kita tengok Islam ni hebat. Jangan kita rasa kerdil di sini, janganlah. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW inilah sebagai Nabi kita, dengan kekuatan, dengan berkat, dengan kesungguhan Nabi, itulah Islam sampai pada kita. Dan dalam ni kita nak kena teruskan. Mungkin kita rasa selekeh di sini ni, kita kena tengok luar ni, Islam merupakan satu agama yang mendapat tempat. Artis-artis ramai masuk Islam. Tuan-tuan tengok artis Amerika pun ramai masuk Islam. Bukan setakat Michael Jackson, Janet Jackson, dia ramai lagi masuk Islam. Sebab apa? Sebab mereka kaji Islam. Kita ngaji masalah sebab kita tak ngaji. Minta maaf lah. Quran ngaji tak habis. Padahal kita tak belajar lagi. Apabila kita tak belajar, kita rasa cukup waktu je. Saya sebut sini bukan apa tuan-tuan. Saya di Kelantan pun saya hadapi keadaan sama. Itu maaf dia. Kelantan pun. Saya di kampung, ramai orang tak pandai mengaji. Kadang-kadang pakai serban, pakai jubah, apa-apa dia kata mengaji. Aduh, kata, penat. Itu realiti lah. Orang dia nampak besar lah, Masjid Muhammadi, Masjid Pasir Putih lah, besar-besar. Makmur. Tapi kampung penat. Apabila saya balik tahun 2009, saya teruskan dengan lepas pada Tadarus Quran 2009 bulan 7 saya balik, saya teruskan sampailah 54 kali khatam. 54 kali khatam sampai masuk PKP. Lepas tu berhentilah. Kita jumpa macam-macam. Oh, dia jadi tok imam dah pun. Apabila baca je, jumpa. Sebab tu senang aja. Saya pesan orang kampung yang nak belajar saya, senang aja. Dia kata kalau tak nak salah belajar mengaji Quran, kita mengaji seorang-seorang. Mesti mau salah baca Quran, baca seorang-seorang je. Saya ada orang nak tegur lah. Entahlah apa tak apa. Okey, ini yang saya kongsi di beberapa kapal. Kita kena tengok bagaimana sempena dengan kita dengan Rasulullah SAW, tuan-tuan. Rasulullah dah tinggallah khazanah ilmu pada kita. Kita kena cari, kita kena faham sungguh-sungguh wala kita sehebat kita orang Islam. Islam kalau kita kaji betul-betul, makin mengaji makin kita rasa kita jahil. Orang-orang yang bukan Islam tu dia kaji Islam, maka dia jumpa kebenaran. Kita kalau tak kaji, kita ditahak ni. Sebab itulah saya rasa ni pun dekat pukul 11 supaya apa? Kita ambillah kita khazanah kekayaan kita ada, maka kita kena tengok betul-betul, gilak betul-betul. Kita ada Quran, kita ada sunnah. Nabi kata, aku tinggal pada kamu dua perkara, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggal pada kamu dua benda, kamu takkan sesat selama-lamanya kalau kamu pegang sungguh Al-Quran dan sunnah aku. Sebab itu kita peganglah dengan sunnah baginda Nabi SAW. Dengan itu saja yang memberikan kesejahteraan hidup kita dunia dan akhirat. Peganglah betul-betul, beramal sungguh dengan apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Semayang kita jaga pertama, semayang jemaah kena jaga. Kemudian biar hari-hari kita ada sedekah.
Bagi sedekah, penting sedekah subuh. Tak sedekah subuh pun tak apa. Mana-mana tempat untuk keperluan sedekah derma, kita derma. Setiap hari mesti kita ada baca Al-Quran. Jangan tak baca. Kemudian kita jaga zikir kita. Ambillah satu selepas subuh dengan lepas asar. Subhanallah 1, Alhamdulillah 1, Allahu Akbar 1, La ilaha illallah 1, selawat pada Nabi 100, istighfar kita 100, itu paling tidak. Sekejap je, tak sampai 15 minit bu. Jadi itu sebagai komitmen kita, insyaAllah. Itu kita harapkan, bekalan untuk kita bawa selepas kita meninggal dunia. Okeylah, rasanya cukuplah lebih kurang. Ini minta maaf lebih kurang. Ada soalan, teman? Teman?